silalah nak makan sup ke apa, silakan, itu masih malam. Tuan-tuan puan sekalian, kita masuk kepada sekilas puasa kita nah. Itu lebih kurang kita mukaddimah dan rampaiannya. Puasa ni tuan-tuan sekalian, ta'rif mengikut ulama 4 mazhab. Ada 2 pandangan. Jumhur ulama Hanafi, Hambali. Tuan-tuan, puasa ialah menahan diri melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu sahaja. Tapi mazhab kita Syafi'i, puasa ialah tahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa serta niat. Dia ada niat. Kalau orang tanya, ustaz, apa beza puasa mazhab Syafi'i dengan mazhab lain? Jawapannya satu je. Mazhab Syafi'i ini, puasa ialah menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa serta niat malamnya. Mazhab Hanafi dan Hambali, puasa ialah menahan diri dari buat benda yang batalkan puasa. Setakat tu je. Dia tak sebut dengan niat. Beza tak? Beza. Nampak biasa je, tapi beza tuan-tuan. Saya nak habaq lah tuan-tuan. Ikut mazhab Syafi'i, perkara yang membatalkan puasa ada 10. 10 perkara membatalkan puasa. Bila kita puasa je, puasa fardu Ramadan ke, puasa nazar ke, puasa kafarah ke, tuan-tuan, puasa kerana tuan-tuan langgar sumpah ke, puasa sunat ke, tuan-tuan sekalian, dia nak sah mesti jangan buat 10 perkara ni. Apa dia? Kita akan cerita kemudian. Berbalik pada tadi, dengan ta'rif puasa tersebut, 2 tuan-tuan pandangan yang berbeza, maka di sini kita boleh buat satu tuan-tuan kesimpulan, rukun puasa ikut mazhab Syafi'i hanya 2. Rukun puasa ikut mazhab Syafi'i 2. Pertamanya niat, yang keduanya jangan buat benda yang membatalkan puasa. Ikut mazhab kita, niat rukun puasa. Niat itu rukun puasa. Manakala mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, niat bukan rukun, niat syarat puasa. Beza sikit lah. Niat adalah syarat puasa bagi mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab kita, niat adalah rukun. Beza tak? Ustaz, kalau mazhab Hanafi, orang tu tak niat puasa, sah tak? Tak sah juga. Ustaz, mazhab Syafi'i, kalau orang tu tak niat puasa, confirm tak sah. Oh, tak niat tak sah. Hanafi ke Syafi'i? Bezanya ialah, kalau rukun, niat adalah sebahagian puasa. Beza sikit lah. Tak apa dak muslimat. Kalau ikut mazhab Syafi'i, niat puasa tu rukun, maknanya niat tu sebahagian puasa. Ikut mazhab Hanafi, niat puasa syarat, maka syarat bukan dalam puasa. Syarat niat, kalau dia syarat, dia bukan sebahagian puasa, tapi tak niat tetap tak sah. Jelas tak tu? Jelas tak? Saya buat contoh mudah harian kita. Wudu, syarat ke rukun? Wudu untuk solat, syarat ke rukun? Saya tanya ni, tuan-tuan jawab. Tak apalah.
Tak jawab lagi. Kalau tak ada wuduk, sembahyang sah tak? Tak sah. Pasal apa? Wuduk syarat sah sembahyang. Soalan, adakah wuduk itu sebahagian solat? Bukan. Wuduk bukan sebahagian solat. Rukun solat 13. Tak ada dalam 13 tu namanya wuduk. Tapi tak ada wuduk, solat tak sah. Wuduk bukan solat. Tak ada wuduk, solat tak sah. Wuduk tu dia panggil syarat. Tak ada wuduk tetap tak sah juga. Tapi ikut mazhab kita, wuduk bukan solat. Dia hanya syarat. Tapi kalau rokok rukunkah syarat semayang? Rokok tahu kau noh? Nak kena lukis kan? Tak payah kau noh. Rokok dalam semayang syarat ke rukun? Rukun. Tak ada rokok tak sah solat. Tapi rokok itu adalah sebahagian solat. Ikut mazhab kita, niat puasa adalah rukun, bukan syarat. Maka niat puasa itu sebahagian daripada puasa. Mazhab Hanafi, niat itu syarat puasa. Maka ikut mazhab Hanafi, niat bukan sebahagian puasa. Tapi tak niat tetap tidak sah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi kita akan ulas tuan-tuan dua rukun ni insya-Allah. Bila kita kata rukun puasa itu dua niat dan tidak buat benda yang batal puasa, maka niat itu tuan-tuan bos sekalian adalah rukun dan niat tak sah puasa. Dan niat puasa ini ada syarat-syarat pula. Ingat, niat puasa ada syarat-syaratnya. Tak cukup syarat ini, niat puasa tu tak laku, puasa pun tak laku. Pertama, niat puasa mestilah waktu malam. Niat puasa wajib mestilah waktu malam. Kalau niat dah subuh, niat itu tidak sah. Bangkit makan sok, bini bagi makan sok, laki tak jaga. Subuh gerak laki dia, bang bangkit subuh dah ni, dah sok tak makan, dia bangkit dalam subuh. Allah dia kata, aku tak niat puasa. Ikut mazhab kita, tuan-tuan, asalnya laki dia hari tu batal puasa. Pasal apa? Dia tak niat. Kenapa? Kerana niat itu rukun puasa. Dan niat tu pula mesti belah malam. Ustaz, kalau niat puasa Ramadan ni kena belah malam, jadi start bila? Jawapannya start maghrib sampai ke subuh. Masuk maghrib, masuk malam. Masuk subuh, habis malam. Tuan-tuan, maghrib 7.30, subuh 6.30. Dia ada 11 jam. Tuan-tuan, ada masa untuk niat puasa. Maghrib sampai subuh tu, tuan-tuan sekalian, 11 jam. Baik. Itu yang pertamanya, kena niat belah malam. Nabi kata, la siyama liman lam yubayyitin niyata. Siapa-siapa yang tak niat puasa Ramadan pada waktu malam, maka tak sah puasanya. Baik. Saya tambah sikit tuan-tuan, isu cabangan. Ustaz, kalau puasa sunat boleh niat, lagi tak lohok. Syarat pagi itu jangan buat benda yang batal puasa kalau dia puasa. Contoh, tuan-tuan, contoh esok Khamis, contoh aja, esok Jumaat siapa tahu. Saya buat contoh sahaja. Ya. Esok lepas main subuh di masjid, tuan-tuan, kita duk
macam-macam lah, duha ke, Quran ke, iktikaf ke tuan. Lena jaga-jaga pukul 12. Lena di masjid jaga-jaga pukul 12. Dia kata pukul 12 dah no. Tak lama nak maghrib. Hari ni Khamis no. Puasa apa? Dia pun tuan niat saja aku puasa sunat Khamis kerana Allah Ta'ala. Waktu tu pukul 12.30 tengah hari. Sah niat dia. Boleh dia puasa sunat hari tu? Boleh. Syaratnya dia belum buat benda yang batal puasa pagi tu. Tapi hanya modul ni tak boleh lepas main subuh, lepas baca Quran, kawan ajak jom makan nasi, apa nama makan nak buka senang. Tuan, kawan tak biasa pergi buka senang. Kita mana hampa? Duduk tahu nak kami makan habis dah. Lah. Aku duduk buka senang ni. Ya, tak nak cakap nak buka senang, tapi depan Bukhari tu ayah dia kata. Mungkin orang duduk biasa-biasa lah kot no. Tuan, dia buh nasi, roti canai, naik tarik tuan. Lepas tu kenyang. Hari tu hari Khamis juga. Dia balik main rumah, dia kata, abang berasa nak puasa lah hari ni. Bintanya abang ni ada semalam. Ustaz kata puasa sunat lagi tak lohok boleh ni. Tapi nampak mulut minyak tu lah dia makan nasi ganja. Nasi ganja apa dah lah ni? Nasi ganja apa dah? Nasi ketum tak jumpa lagi lah. Tuan-tuan, kalau orang dah menyorok tadi, dia dah tak boleh niat puasa sunat lepas tu. Tuan-tuan sekalian, masuk balik tajuk kita. Syarat kedua, tuan-tuan, niat puasa ni ialah setiap malam. Ikut mazhab Syafi'i kita, niat puasa mestilah setiap malam. Demikian mazhab Hanafi, demikian mazhab Hanbali. Kecuali mazhab Maliki sahaja boleh niat pakej sebulan. Mazhab Maliki, niat puasa tak wajib tiap-tiap malam. Malam ni 1 Ramadan, malam ni niat sebulan Ramadan, esok tak niat tak apa, lusa tak niat tak apa, dia package by bulan. Tuan-tuan, tapi ikut mazhab kita mesti tiap-tiap malam. Siapa-siapa nak puasa esok kena niat malam ini. Siapa-siapa nak puasa lusa, maka dia kena niat malam esok. Ustaz, pasal apa mazhab kita kena niat puasa tiap-tiap malam? Jawapannya, kerana setiap hari Ramadan adalah kewajipan puasa yang berbeza. Walaupun hari ni 1 Ramadan, esok 2 Ramadan, lusa 3 Ramadan. Walaupun bulan sama Ramadan, tapi hari ni puasa lain, esok puasa lain, tulat puasa lain, berasingan. Nak tahu jawapannya, kalau mazhab kita tinggal puasa sehari Ramadan, qada berapa hari? Jawab. Kalau kita tinggal puasa sehari Ramadan, nak qada berapa hari? Sebulan ke sehari sahaja? Pak Long, tinggal sehari Ramadan, qada berapa hari? Sehari juga, bukan sebulan. Maknanya setiap hari itu ialah satu puasa yang berasingan. Bila dia berasingan, maka wajib niat berasingan tiap-tiap malam. Jelas dah wanita ni, muslimat, wanita pula dah, muslimat. Jelas no? Baik. Tuan-tuan, tiba-tiba ada juga kita ni dia terlupa niat. Ustaz, kalau lupa niat lagu mana? Ikut asal mazhab kita Syafi'i, siapa terlupa niat
puasa batal. Asal pandangan mazhab kita, siapa yang lupa niat, bukan sengaja tak niat, lupa niat, maka esok batal puasa dia. Allahu Akbar. Ustaz, saya duk mengaji lama dah, terlupa ni, kira maaf lah. Lupa semayang tak berdosa, lupa puasa, pergi makan tak batal puasa. Dia tengah duk puasa Ramadan, tiba-tiba dia terlupa hari tu puasa. Bukan terlupa puasa, dia terlupa kata dia puasa. Faham no? Dia hilang daripada ingatannya kata dia puasa. Dia pun tuan buka-buka tudung, sapu mana ada, habis pinggan. Bi kata, abang tak puasa ke? Oh, puasa no. Aku lupa, dia kata. Habis pinggan dah kat dia. Tuan-tuan, terlupa kata dia puasa, dia pergi makan minum, Nabi kata tak batal. Tapi kenapa bila dia terlupa niat puasa batal? Ikut mazhab kita lah. Jawapannya ialah lupa tu tak patut berlaku. Lupa niat puasa ni tak patut berlaku. Ustaz, biasalah lupa. Kan Melayu pula dia kata mudah lupa lagi. Dia teringat cerita lama-lama dulu ni. Jawapannya begini. Maghrib 7.30, subuh 6.30, malam tu ada 11 jam. Bila malam 11 jam tu panjang. Kemudian malam-malam Ramadan akan ada 5 aktiviti yang dia hanya ada dalam Ramadan, tak ada bulan lain. Pertama, buka puasa. Kita tuan bila buka puasa Ramadan, tahu tak kata lah ni Ramadan? Bila kita buka puasa Ramadan, tahu tak kata esok Ramadan? Nak habaq kata dia lupa niat, tak mungkin. Yang kedua, aktivitinya tarawih. Dalam Ramadan ada tarawih, tak ada Ramadan tak ada tarawih. Malam-malam Ramadan lagi tak raya, orang buat tarawih. Jadi kalau dia pergi tarawih, dia tahu tak kata Ramadan? Dia tahu tak kata Ramadan? Mesti dia tahu kata Ramadan sebab tarawih. Syawal orang buat tarawih, Syaban pun tak ada tarawih. Jadi tarawih ada. Bila dia tengok orang pi tarawih, ataupun dia dengar orang main tarawih, atau dia tengok tarawih dalam TV, ataupun siaran langsung tarawih dalam radio, maknanya tuan, dan kepala otak dia, la Ramadan, esok puasa. Nak kena gaya setengah masjid, lepas tarawih morai pula. Morai tuan-tuan tak ada malam lain. Malam ni pun tak ada morai. Abang siap? Nah, malam ni pun tak ada morai. Abang bila? No? Tapi bulan puasa ada morai. Kita tu yang kalau keluar masjid morai Ramadan. Morai Ramadan. Morai Ramadan. Mana esok tu puasa. Yang keempat tuan-tuan sekalian, yang kompom tak ada bulan lain. Mereka orang buat puasa sunat ialah makan sok. Minta abang esok makan sok nak, okey. Pukul apa? Pukul 6 okey ikut nak, sebab subuh lewat sikit. Dia tak okey. Okey semua lelaki ni, kau tak masak. Lelaki tak masak, pukul apa? Tak apa, okey belakang. Tuan-tuan, bila baki makan sok, agak-agak untuk apa? Puasa. Bulan lain tak baki sok sebab tak puasa. Ramadan tiap-tiap hari baki makan sok untuk puasa. Maknanya daripada maghrib Ramadan tu sampai subuh Ramadan, 11 jam tempoh tu dengan aktiviti Ramadan yang tak ada bulan lain, tuan-tuan tak patut dia lupa niat. Sebab tu dalam bab puasa ni, niat lupa niat tak sah puasa. Sebab tak patut lupa tu. Clear aku no? Tuan-tuan puan sekalian. Tapi oleh kerana kadang-kadang lupa juga.
Maka ulama mazhab Syafi'i mengambil pandangan mazhab Maliki. Yang Maliki kata niat puasa pakej sebulan. Boleh niat malam pertama tu borong sebulan. Itu pandangan mazhab Maliki. Diambil oleh ulama Syafi'i, letak dalam amalan kita. Pasal apa? Nak jaga puasa bagi orang-orang yang terlupa niat juga. Tuan-tuan, lalu kita ni malam pertama niat berapa kali? Ni semua yang ada ni, malam 1 Ramadan, malam pertama Ramadan, kita niat berapa kali? Hak biasa 2. Niat pertama sebulan, niat kedua hak esok hari. Betul tak? Pasal apa tu? Ulama kita nak jaga puasa kita. Kok lupa niat, tak apalah, niat sebulan tu dia cover. Tuan-tuan bos sekalian, baik tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan boleh kot kita ulang pi sikit benda mudah ni. Hak niat puasa sebulan ni, boleh tak? Nampak tuan-tuan, nampak letih ni tuan-tuan, nampak letih. Nampak letih. Tuan-tuan sedang bertafakur, nampak gaya tu. Baik tuan-tuan bos sekalian, kita saja ni tuan, saringan. Tuan-tuan ikut saya, kita niat puasa sebulan dulu, boleh tak? Baik, nawaitu sauma syahri ramadana kullihi hazihi sanata lillahi ta'ala. Makna apa tu? Aku puasa sebulan Ramadan seluruhnya tahun ni kerana Allah. Lepas tu balas pula hak puasa esok hari. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadana hazihi sanata lillahi ta'ala. Aku puasa esok hari Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, itu kita akan niat 2 kali itu bila malam pertama. Sekiranya malam 2, 3, 4, 5 terlupa sungguh niat, yang tak patut lupa, niat sebulan tu tampung balik, kira puasa tu sah juga. Tuan-tuan pun sekalian, itu tentang niat. Syarat dia tuan-tuan, yang kedua, tiap-tiap malam kena niat. Tuan-tuan pun sekalian, termasuk sikit nak cerita panjang tuan tak habis. Tak habis nak cerita semua, tak habis. Kita nak masuk sikit tuan-tuan sekalian. Antara rukun yang kedua ialah jangan buat benda yang batalkan puasa. Soalan, dalam mazhab Syafi'i, hak batal puasa berapa? Habaq dah tadi. Kau tak boleh habaq, kau lupa sungguh lah. Berapa semua? 10 perkara yang batal puasa. Ringkasnya apa dia? Memasukkan sesuatu ke rongga terbuka melalui saluran terbuka dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang tiga, tuan-tuan, pitam sepanjang hari. Yang keempat, gila walaupun sekejap. Yang kelima, murtad. Yang keenam, keluarkan air mani dengan sengaja. Yang tuan-tuan, yang ketujuh ialah keluar haid. Yang ke-8, nifas. Tuan-tuan sekalian, lagi apa lagi? Yang ke-9 adalah murtad, keluar Islam. Haid nifas digabung tuan-tuan, kita asingkan. Baik tuan-tuan, saya nak ambil hak pertama cukup malam ni. Perkara pertama yang membatalkan puasa ialah hadam bagi elok. Kerana ada sikit tambahan huraian malam ni, iaitu batal puasa bila masuk sesuatu ke rongga terbuka
melalui saluran terbuka. Ini tambahan saya, saluran terbuka. Biasa kita dengar orang kata masuk sesuatu ke rongga terbuka batal. Betul. Tapi tambah sikit bagi jelas tuan-tuan, melalui saluran terbuka. Tuan-tuan, hak pertama ni menjawab banyak masalah. Ustaz, saya kencing manis, saya cucuk insulin di papan punggung, batal puasa ke tak? Jawabnya tidak. Pasal papan punggung bukan saluran terbuka. Ustaz, saya ni kena dialisis seminggu 3 kali. Biasanya buat siang, tapi dalam puasa ni nak buat siang takut letih, tapi tak ada masa buat siang juga. Adakah batal puasa saya pasal darah tu cuci tu keluar masuk? Jawapannya tak. Kalau tempat buah darah tu tuan-tuan, dengan tempat masuk darah bukan saluran terbuka. Yang ketiga, ustaz, saya ni lelah penat. Jadi saya ni bila saya penat lelah, saya pergi spray inhaler dalam mulut saya. Penat kan, lelah kan, spray inhaler sak tuan-tuan, maka saya pun sihat balik. Tapi soalan saya, adakah batal puasa saya? Dia tanya, ustaz, saya ni gosok gigi pagi lepas subuh, lepas makan sok berehat masuk subuh, saya pergi gosok gigi masa tu, saya pun ambil ubat gigi tuan-tuan, buh di beruih gigi, saya pun gosok gigi tuan-tuan. Kemudian saya berkumuk ayak kala putih, tapi tertelan lepas tu bau rasa kolgat, hati ke tak? Tuan-tuan sekalian, yang kelima dia tanya, saya ni sakit mata merah menyala, kemudian saya ni ambil ubat ayak ubat mata lah, air mo tu, air dulu kata air monyet dulu ni tuan-tuan. Dulu ni melawakkan kawan, hang sakit mata boleh air monyet di pertama belakang menanya kita. Dulu-dulu ni melawakkan kawan. Titik air mata pula, titik air mo tu masuk mata kita, tak batal puasa sebab mata bukan saluran yang terbuka. Baik. Jadi banyak isu-isu yang berkait dengan perkara pertama ni tuan-tuan, maka saya nak ulas yang tu bagi jelas insya-Allah. Perkara pertama yang membatalkan puasa, masuk sesuatu ain, benda ke dalam rongga terbuka melalui saluran terbuka. Maka nombor satu, tuan-tuan akan tanya, rongga terbuka tu apa? Jawapannya dua. Rongga terbuka ni ialah rongga belah dalam tengkorak kepala kita. Tengkorak kita jam-jamah ni tuan, tengkorak ni, hak bulat tengkorak ni, dia lebih kurang tuan, dia ada tebal dia ni, lebih kurang lagu ni. Hak langkah tebal ni semua namanya rongga dalam. Contoh-contoh ni tengkorak kepala kita. Ni contoh tuan, bukan sungguh nah. Ni tengkorak kita tuan. Ni dia panggil apa? Tulang tengkorak kita. Belah dalam ni kosong. Ada otak dalam ni, ada biji mata, tentu tak apalah. Tapi ni dalam tengkorak ni, ini namanya rongga terbuka. Satu. Yang kedua, rongga terbuka ialah perut kita. Bila masuk tuan, dia lagu tu kosong. Dia panggil rongga. Rongga terbuka dua. Rongga belah dalam tengkorak kepala kita, otak kita, kawasan tu, dan juga tuan-tuan perut kita. Tu pun perut ni orang tambah lagi. Bila lepas makhraj kha ataupun ha, ini start rongga terbuka. Kha ataupun ha. Ataupun belah lubang punggung, tuan-tuan, kalau lepas rubin tu, lubang punggung, tuan-tuan, lubang punggung, kalau tuan jolok sikit jari kan, berasa kosong lepas tu, itu rongga terbuka. Jadi rongga terbuka dua tu nah. Pertama, rongga belah tengkorak dalam kepala kita. Yang kedua ialah perut kita, bermula makhraj kha ataupun ha, dan juga belah lubang punggung ataupun lubang kubul. Itu rongga terbuka. Ingat. Yang kedua, batal bila sesuatu tadi masuk ke rongga terbuka tadi dengan
Syarat melalui saluran terbuka. Ingat, saluran terbuka. Tuan-tuan pun tanya pula, Ustaz, saluran terbuka ni apa dia? Jawabnya 5. Ingat, saluran terbuka ada 5. Nombor 1, saluran mulut. Nombor 2, lubang telinga. Nombor 3, lubang hidung. Nombor 4, lubang punggung. Nombor 5, lubang kubul, kemaluan hadapan tu. 5 itulah saluran terbuka. Syarat batal puasa, masuk sesuatu melalui 5 saluran tadi hingga sampai ke rongga terbuka, batal. Tuan-tuan, nampak mudah saja, tapi tuan huraian yang panjang. Ustaz, kalau saya berwuduk siang Ramadan, saya ambil sunat berkumur, tiba-tiba tengah-tengah kumur terkejut, guruh, tertelan. Jawapannya tak batal. Tak sengaja. Tapi kalau benda itu dimakruhkan dilakukan di siang Ramadan ketika berwudu atau bermandi, kalau sekalipun batal. Contoh, tuan-tuan berkumur secara mughalah, dia panggil ekstrim. Tuan-tuan berkumur, tuan-tuan langut. Tuan-tuan langut, ini afdal ketika berkumur, tetapi bagi selain siang Ramadan. Kalau siang Ramadan tuan-tuan berkumur, tuan-tuan bila langut lagu ni, hukumnya makruh. Sebab apa? Tuan-tuan kalau langut lagu ni berkumur, macam tuan-tuan buh corong ayak. Tuan-tuan berkumur, tuan-tuan langut lagu ni, guruh mai, terkejut, tertelan. Batal tak puasa? Batal tak? Batal. Pasal yang tu dianggap macam cari pasal. Berkumuk tuan-tuan, langut lagu tu, tengkok betul macam corong ayak tu, terkejut, tertelan, batal. Tapi kalau kumuk cara biasa lagu ni tuan-tuan, tiba-tiba terkejut, tertelan, tak batal. Sebab yang ni tak makruh ketika berpuasa. Hak langut ni makruh ketika puasa, jangan buat. Sebab tu orang tua dulu tuan, antara yang dihabaq kat kita, ayah saya lah, dia kata, hampa ni petang-petang jangan mandi lah, mandi sat-sat terus, jangan mandi lama. Kita bukan nak faham sangat. Dia kata jangan mandi lama-lama, petang-petang lah, sat-sat sudah. Kita dah fikir pasal apa? Panas mandi, sejuk badan, bagus ya. Ya, rupa-rupanya dia nak habaq, kalau dia tak sunat mandi, mandi tu tak sunat, mana mandi tak dituntut, kita pergi mandi juga, tiba-tiba air masuk telinga. Faham tak? Mandi tu tak sunat, kita saja pergi mandi, nak beri sejuk badan. Mandi tu air masuk telinga. Dia kata batal puasa. Pasal apa? Awak sedang mandi yang tak dituntut oleh syarak. Mandi itu bukan sunat pun, tapi awak mandi juga Nabi sejuk badan. Bila mandi air masuk ke telinga sampai ke rongga terbuka, batal. Sebab dia cari pasal. Faham tak cari pasal? Lebih kurang cari pasal. Tuan-tuan puan sekalian, baik, tuan-tuan, satu isu yang menarik juga untuk yang pertama ni ialah kahak. Kahak, tuan-tuan sekalian, tempat dia ialah, tuan-tuan, antara makhraj kha dengan pangkal dada. Kahak, dia panggil gelema. Setengah orang panggil gelema. Gelema, dia kata gelema, tak patut langsung. Kata hang ni gelema banyak. Saya orang biasa aja, tak gelema banyak, kahak. Tuan-tuan sekalian, kahak ni tuan,
kalau kita duduk kek tu, dia dah keluar kawasan rongga mulut, jangan telan balik batai puasa. Rumah kahak halqum sahaja. Kalau keluar main dalam mulut, itu luar kawasan. Kalau pi telan, batai. Ayak liuk, tentuan kebam sejam 2 jam. Nah, kebam. Orang panggil pun tak menyut. Pasal apa duk kebam? Nak bagi penuh mulut. Kebam. Tuan-tuan, sejam dia penuh mulut telan. Batal puasa tak? Batal tak? Ayak liuk duk kawasan rongga mulut. Kelang ayak liuk kelenjak bawah ni. Tuan-tuan, kita kebam tu kat sejam, penuh mulut ayak liuk. Orang panggil pun tak menyut, takut ayak tu tumpah. Kebam. Lelah penuh mulut, kita pun telan air liuk tersebut. Batal tak puasa? Tak batal. Sebab air liuk memang tempatnya dalam rongga mulut. Kelang dia situ, tempat duduk dia situ. Nah, rongga mulut. Sebab tu dia dianggap belum luar kawasan, maka tak batal telan air liuk yang duduk dalam mulut. Contoh yang lain, orang tuan-tuan, dia jelai lidah, dia gulung lagu tu, air liuk atas lidah dia gulung, dia jelai tuan, no? Lepas tu dia tarik balik, dia telan. Batal tak? Tak batal juga. Tapi kalau dia jelai lidah dia, tuan-tuan, jelai lidah dia, air liuk lidah tuan kena bibir dia, kena bibir. Nah, baru dia sedut balik. Contohlah tuan-tuan, dia sedut balik, hak kena bibir dia ni. Jawapannya, kalau telan batal. Orang tidur ayat liuk basi tuan, tidur nah lena tuan sampai keluar yang basi, orang kau dia pun jaga-jaga, dia pergi hirup lagu tu tuan-tuan. Kalau hadah meleleh kena pipi ni, dia telan batal puasa. Nah tuan-tuan, sebab apa? Dia telah melalui saluran terbuka sampai ke rongga terbuka, maka batal puasa tu. Tuan-tuan bos sekalian, isu tuan-tuan bos sekalian berkaitan dengan apa? Batal puasa kerana jima'. Ya, kalau jima' memang batal puasa. Itulah perkara yang 10 yang batal puasa yang saya lupa tadi. Jima' itu bersetubuh tuan-tuan, batal puasa. Tapi kalau bersetubuh tu tak sempurna, dengan maksud tuan-tuan tak berlaku jima'. Jima' ni halal baru menikah. Kalau orang tak menikah, jima' tu orang panggil zina. Tuan-tuan, zina ke jima' ni dia ada cara ukur dia, iaitu kalau lepas takuk tu, nah, melepasi bibir dalam faraj, barulah namanya jima'. Kalau lagi tak lepas takuk tu, baru separuh kepala sahaja, itu belum namanya jima'. Faham? Itu belum jima'. Dua-dua ni hukum tak sama. Kalau berlaku jima' dengan maksud telah lepas takuk, zakar tuan-tuan, melepasi bibir dalam wanita, laki pun batal, bini pun batal, kompom, sebab jima'. Tapi kalau tuan-tuan jima' tu tak berlaku sempurna, separuh kepala zakar saja, melepasi bibir dalam faraj isteri, separuh kepala sahaja, tak lepas takuk, yang tu isteri batal puasa, bini laki tak batal. Yang ni laki tak batal, bini batal. Pasal apa? Sebab jima' belum berlaku, sebab belum lepas takuk dia, maka suami tak batal. Isteri batal sebab apa? Telah masuk sesuatu melalui saluran terbuka ke rongga terbuka. Tuan-tuan, contoh sajalah tuan-tuan. Kemudian saya nak sebut tuan-tuan tentang penggunaan inhaler tadi. Orang penat, orang lelah,
Yang biasa-biasa tuan-tuan, urut dada, buh minyak panas lega lah. Hak yang lebih sikit tuan-tuan, spray inhaler. Dan tuan-tuan sihat elok. Nah, tapi hak kritikal lagi, kena tuan buh geh pekop di hidung tu pakai inkubator. No, asal nampak berkelur tuan-tuan. No, pasal apa? Itu penat yang kritikal. Tuan-tuan, tapi kalau yang hak yang pakai inhaler tu, spray tuan dalam mulut, fatwa Kedah bermula Ramadan tahun lepas tak batal puasa. Sebelum Ramadan tahun lepas, fatwa Kedah batal puasa. Pasal apa? Bila spray tu dia kata ada benda masuk. Bila ada benda masuk dia kata batal. Tapi start Ramadan tahun lepas, fatwa Kedah ambil pendapat yang mengatakan tak batal. Jadi lah ni siapa-siapa yang penat ketika Ramadan ambil inhaler spray, dia tak batal puasa. Tapi ada orang marah kita. Ustaz nanya, dia kata hari tu penat spray inhaler batal puasa. Lega dah saya. Lega apa? Lega tak gaduh puasa. Tapi bila fatwa ni spray inhaler tak batal puasa, nanya nak kena puasa juga, dia kata. Tuan-tuan, ada ke pasal fatwa ni bukan ikut dia, ikut hukum, ikut dalil dan bukti, tuan-tuan bos sekalian. Baik, ni orang tanya pasal apa Ustaz? Kerana yang masuk dalam mulut itu hanya kesan dia sahaja, bukan ain ubat itu. Seperti bandingan tadi, tuan-tuan, ambil ubat gigi ibu diboreh, tuan-tuan gosok gigi, tuan-tuan berkumuk sampai putih ayak. Tiba-tiba tuan-tuan telan elok, rasa ada min. Rasa tak min itu? Rasa ada ubat gigi? Rasa tak? Rasa bangin tuan. Yang tu tak batal. Sebab itu bukan ubat gigi, tu kesan ubat gigi. Tuan-tuan bos sekalian. Yang berikutnya, orang Ustaz, macam mana ubat untuk sakit jantung yang kebam takwah lidah tu? Jawapannya pun sama juga, tuan-tuan bos sekalian. Yang tu pun sama juga jawapan dia. Bandingannya, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan lalu kawasan tempat orang bakar sampah, tuan-tuan, dengan asap dia, tuan-tuan sekalian, mai ikut muka kita, bau tak sampah? Bau tak? Bau kena? Mesti bau punya, bau sampah, tuan-tuan. Batal puasa tak? Tak batal puasa. Tapi ada bau. Bila ada bau, maksudnya ada benda masuk hidung kita. Tapi bila kerana tuan, dia bukan ain, hanya kesan saja, maka tak batal. Tuan-tuan, tak batal puasa. Bila sahabat kata bau asap tak batal puasa, ada orang tanya, Ustaz, isap rokok batal tak? Dia tanya, nampak macam serupa aja. Nampak macam serupa asap rokok dengan asap sampah. Lalu tempat bekas sampah, asap masuk hidung, tuan-tuan, bau tak batal. Dia kata nampak macam rokok. Jawapannya batal. Isap rokok batal. Lebih kurang orang yang penat, pi hak lelah ekstrim, pi pasang gas yang pekop hidung pakai inkubator tu, asap berkelun, yang tu batal juga. Sebab dia banyak, tuan-tuan sekalian. Ada orang tanya kan, tuan-tuan sekalian. Saya nak habaq tuan-tuan, mazhab Syafi'i kita agak ringan tang ni. Agak ringan. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, kalau kita lalu kawasan orang bakar sampah, kita pergi berhenti, kita pergi sedut lagu tu. Faham tak? Orang bakar sampah tuan, kita pergi dekat sampah, kita pergi sedut, tuan-tuan. Jadi asap tu masuk lagi kuat. Dia kata sengaja tu batal. Mazhab Syafi'i tak batal. Tuan-tuan, ini yang beza sikit. Tuan-tuan sekalian. Jadi kalau ikut tuan-tuan nak cerita ni tak habis tuan-tuan, sampai esok pun tak habis bab puasa ni. Baru satu daripada 10 perkara yang batalkan puasa. Tuan-tuan, saya pada sangka saya kalau saya berhenti setakat tu tak apa aku beda. Pada sangka saya kalau saya berhenti setakat tak sah tak apa tak. Memang tak habis tajuk, tapi saya rasa tak apa dah tuan-tuan. Saya katakan nak cerita semua, dia kena seminggu tajuk puasa ni. Itu pun banyak dah kita skip dan kita potong-potong dia. Tuan-tuan sekalian,
akhirnya kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa yang nak mai ni biarlah puasa yang lebih baik tahun lepasnya, insya-Allah. Puasa yang jadi madrasah untuk kita bina diri kita, bina iman kita, bina amal kita, bina akhlak kita, insya-Allah. Kalau boleh kita nak puasa ni puasa yang saumu khususil khusus, lebih tinggi daripada puasa khusus, lebih tinggi daripada puasa awam. Orang awam ni walaupun dia ilmu banyak, pada ilmunya, tapi kadang-kadang puasanya macam orang ramai. Ilmu tinggi tapi segi puasa macam orang awam, iaitu puasa yang hanya jaga tak batal puasa. Puasa pada fiqh sahaja. Dia puasa niat malam, kemudian dia tak buat benda yang batal puasa. Itu orang awam. Tapi bagi tinggi sikit, angkat darjat, upgrade sikit puasa awam tadi kepada puasa khusus. Dia puasa ikut fiqh, niat malam, tak buat benda batal puasa, tambah sikit tak buat maksiat dengan tentuan fizikalnya, jaga maksiat matanya, jaga maksiat telinganya, jaga maksiat mulutnya dan semua anggotanya tidak melakukan maksiat. Itu puasa khusus. Puasa ni dia gemuk, tuan-tuan. Puasa awam dia kurus. Pasal apa? Tuan-tuan sekalian, dia kurus sebab dia puasa perut tapi matanya tak puasa, telinganya tak puasa. Saya 2 minggu sudah buat daurah kitab puasa dengan kawan-kawan di Jabatan Kerajaan, sehari pagi sampai ke petang. Lama, tuan-tuan. Sehari baca kitab puasa sahaja. Lah tu ada orang tanya, ustaz nak tanya ni, puasa tengok gambar Tamil okey tak? Soalan. Puasa tengok gambar Tamil okey tak? Siapa pun terheran pasal apa dia pergi ambil Tamil tu. Hindustan pun ada lagi, Cina pun ada, Korea pun ada. Tapi dia kata gambar Tamil, sebab Tamil ni banyak benda mustahil dia boleh berlaku no. Gambar Tamil ni hak berlaku banyak benda mustahil tapi jadi gambar Tamil ni depa kata. Tuan-tuan, tak apalah saya kata gini. Bukan kira Tamil ke, Hindustan ke, India ke, Korea ke apa, kalau benda tak patuh syariah, dia lah maksiat. Tengok maksiat, kurus puasa kita. Tu je lah. Dulu tahun 90-an, lepas main Jumaat, orang kalau balik rumah. Betul tak? Tahun 90-an. Lepas Jumaat, kalau balik rumah. Sebab apa? Hindustan start pukul 2.30. Dulu ni, tuan, Tok Siap pun kalau kat balik. Tok Iman tak lah. Pasal apa? Hindustan start 2.30. Lawak je. Tuan, jadi tak kira lah gamak apa pun, kalau dia maksiat, maknanya tengoknya menguruskan puasa kita. Tambah lagi, tuan-tuan, lagi baik, lagi tinggi darjatnya puasa khususil khusus. Hak mana tu? Dia niat malam, dia tak buat benda yang batal puasa, dia jaga maksiat mata, telinga apa semua, tambah satu lagi, iaitu puasa hatinya, puasa batinnya, tak riak, tak ujub, tak takabur, tak khuyala, tuan-tuan. Kemudian tak hasad, tak dengki, dan semua penyakit hati dia buang. Itulah puasa yang terbaik. Tuan-tuan, kita ni bila buka puasa bukan mesti makan sedap. Telur rebus pun tak apa dah. Tapi kita ni habaq nakal tak nakal kita, bila kita ni orang kaya ataupun tak kaya, makan buka puasa telur rebus biji, belah 10, sebab 10 beranak, makan seorang sejurin je. Bagus dah tuan, sederhana. Tapi masa dia makan telur rebus sejurin tu, mai detik di hatinya, kalau orang tengok aku buka puasa lagu ni, mesti orang kata aku ni zuhud, tak mau dunia. Faham tak? Kita tak kata pun buka puasa telur rebus, tapi dia makan telur rebus ikut sukalah. Tapi masa makan telur rebus tuan, sejurinnya bukan banyak mana pun, lintah di hati dia, kalau orang tengok aku buka puasa ni, mesti orang kata aku ni zuhud, dunia dalam tangan bukanlah hati. Habislah pahala dia. Pasal apa? Dia panggil ujub. Dia berasa megah dengan amalan dia. Faham kita?
Kita tuan bangkit tahajud tengah malam baguslah. Bulan puasa ni dia mudah sikit sebab kita bangkit makan sup. Setengah orang bangkit makan sup sambil-sambil tahajud. Setengah orang bangkit tahajud sambil-sambil makan sup. Macam-macam lah. Tuan-tuan, bila kita bangkit tahajud, buat 2 rakaat. Baguslah. Bukan senang tuan nak bangkit tahajud ni, bukan senang. Tiba-tiba tengah semayang tu, lintas di hati, aku rasa malam ni aku seorang ni tahajud Ustaz. Orang lain tak lena apa. Dia kata bini dia pun lena enggak. Tidurnya, aku seorang buat tahajud. Habislah pahala dia. Sebab apa? Ujub. Nampak tak tuan? Penyakit hati ni payah nak jaga sikit. Tuan, esok bangkit pagi kata bini, awak tak bangkit tahajud semalam? Tahu makan tidurnya bangkit buat tahajud. Bini kata, cik bangkitlah semalam ni, nak gerak abang, takut abang tak tidur, kesian kan. Cik bayang cik tidur pula lah. Bini pun tuan ni pakat tuan nak abang kata, puasa yang paling payah puasa batin hati kita. Apapun puasa awam itu sah pada syarak, tak payah qada dan sudah tidak berdosa, tapi pahalanya kurus. Nak pahala banyak sikit, puasa khusus, jaga maksiat mata, telinga apa semua. Nak pahala banyak lagi, jaga maksiat hati sekali. 3 peringkat. InsyaAllah tuan-tuan, itu puasa yang terbaik. Semoga kita yang ada malam ini Allah anugerahkan puasa khususil khusus. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, Nabi sebut ramai yang berpuasa tak dapat apa melainkan lapak dan dahaga sahaja. Kerana tak mampu jaga. Ni tuan-tuan, mazhab yang kedua, mazhab ini dhaif. Dia kata puasa boleh batal dengan maksiat. Allahu akbar. Kita ni maksiat batal pahala puasa. Mazhab yang lemah ni maksiat batal puasa tu kena qada lain. Tu dia. Tuan-tuan, tapi ulama kita tak ambil pendapat ini. Sebagai tuan-tuan, rahmat untuk kita lah. Kita tuan sekalian hamba yang lemah, sentiasa buat dosa. Moga Allah Ta'ala angkat darjat kita dengan puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, aku saya berhenti tak apa, tak cakap tu elok sangat tuan kata, elok sangat berhenti. Cuma maksud saya lagi, sampai dak dia punya maklumat tu sampai walaupun tak sempurna. Cuma tuan-tuan kata ada 9 lagi yang kita tak cerita. Tuan-tuan balik baca sendiri pun boleh. Tuan-tuan tengok ceramah ustaz mana pun boleh. YouTube ada, apa semua ada. Silakan untuk lengkapkan maklumat tentang puasa ini. Akhirnya saya mohon banyak kemaafan jika ada salah silap sepanjang ucapan saya malam ini tuan. Lebih kuranglah 1.5 jam lebih sikit. Atas tuan-tuan, kalau ada salah silap minta maaf. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, moga bermanfaat. Tuan-tuan, ilmu tak cukup dengan semalam sahaja. Ilmu ni kena tuan tuntut sampailah ke liang lahat. Barulah tuan-tuan kita sempurna kewajipan untuk tuntut ilmu. Terima kasih pihak Masjid Al-Bukhari kerana beri peluang malam ni untuk bersama dengan tuan-tuan sekalian. Walaupun asalnya kita ni baca Yasin dan Tahlil malam ni, tertukar sikit tuan-tuan kepada sedikit kuliah ilmu pun ia bermanfaat untuk kita, insya-Allah. Semoga Allah rahmati kita semua, berkati kita semua, tuan-tuan, redha kita semua, masukkan kita ke syurga dan jauhkan kita daripada api neraka. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بارك شمنا وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلاب يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tangguh tuan, saya tengok adab kita berdoa lah. Yang afdalnya tuan, yang afdalnya kita lagakan tangan lagu ni sambut orang putih ni. Ada orang putih kan?
Tapak tangan kita ada urat kiri kanan tu urat yang putih ni. Yang tuan yang atas tu. Belah kiri pun sama, yang atas ni pelaga tuan sambung lagu tu. Ni yang afdal lah. Buka lagu tu, kemudian letak betul mana? Betul ulu hati ni. Ni tulang angka kita, tulang angka ni. Tulang angka kan? Tulang angka tu. Dah ulu hati, tak betul itu. Jangan jauh sangat payah tuan. Tengah rapat sangat tak selesa. Selesa lagu ni cukup-cukup. Kemudian masa berdoa tuan, mata tengok tapak tangan insya-Allah. Lebih berkesan insya-Allah taala. Buka lagu tu. Dan tuan, dulu orang kata kalau buka luah aku tu takut lepas ke bawah. Depa lah kata. Melawak. Tapi angkat ni pun sunat juga. Ada orang kata jangan untuk lagu tu, dia tak mau nak masuk. Tuan-tuan, tak apalah, yang paling afdalnya ialah buka lagu tu. Tuan-tuan, betul dengan ulu hati kita, ikut sunnah Nabi SAW. Kalau hajat tu lebih besar, angkat tinggi sikit. Tuan-tuan, istisqa ke, apa ke tuan sekalian, dan seumpamanya. Itu tambahan daripada saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.